Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton edisi siasat saya. Rosodin Nizam Muhammad Rozi, hos anda hari ini akan membincangkan mengenai kesan penyebaran berita palsu dalam pelbagai aspek kehidupan serta akta berkaitan. Umumnya, hak kebebasan bersuara rakyat adalah termaktub di bawah perkara 10/1 Perlembagaan Persekutuan. Setiap warga negara berhak untuk memberi pendapat mereka tanpa halangan, tetapi selagi mana tidak melanggar undang-undang di bawah peruntukan perkara 10/2/A Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, kerajaan menggubal undang-undang dalam komunikasi untuk membendung perkara-perkara yang tidak diingini berlaku selaras dengan peruntukan perkara 10/4 Perlembagaan Persekutuan. Antara komponen undang-undang tersebut adalah seperti Kanun Keseksaan Akta 574 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Kedua-dua akta tersebut telah dikuatkuasakan. Apa saja yang kita lakukan, kita seharusnya berpegang kepada prinsip kejujuran, bertanggungjawab atas apa yang kita perkatakan dan sebarkan. Penyebaran berita palsu dapat memberi kesan negatif kepada individu. Banyak yang mungkin mengalami kehilangan reputasi dan maruah apabila berita palsu tentang mereka tersebar. Ini boleh merosakkan hubungan serta menyebabkan stigma sosial yang tidak berasas. Oleh itu, setiap individu perlu berhati-hati dengan apa yang dibaca dan disebarkan di media sosial. Masyarakat adalah tumpuan utama penyebaran berita palsu. Apabila berita palsu tersebar, ia boleh menyebabkan kekeliruan dan ketegangan di kalangan masyarakat. Pembelajaran yang salah atau keputusan yang dibuat berdasarkan berita palsu boleh memberi kesan negatif kepada keselamatan dan keharmonian masyarakat. Oleh itu, sebagai ahli masyarakat, kita perlu mendidik diri serta lain-lain untuk menggunakan sumber maklumat yang boleh dipercayai sebelum mengambil tindakan. Agama turut terjejas akibat penyebaran berita palsu. Berita palsu yang berkaitan dengan agama boleh menyebabkan permusuhan dan pergaduhan antara penganut agama yang berbeza serta merosakkan hubungan antara individu yang hidup dalam kepelbagaian kepercayaan. Oleh tersebut, pemahaman yang mendalam tentang agama dan dialog dengan golongan atasan perlu ditekankan bagi mengatasi penyebaran berita palsu ini. Penyebaran berita palsu boleh mengakibatkan kecemasan dan ketidaktentuan dalam negara. Berita palsu boleh mempengaruhi stabiliti politik, ekonomi dan sosial negara. Hal ini dapat merosakkan kepercayaan orang ramai terhadap institusi negara dan menyebabkan kekeliruan dalam pembuatan keputusan penting. Oleh itu, penting untuk menjaga integriti dan kejujuran dalam penyebaran maklumat di kalangan warga negara dan pihak berkuasa. Jadi, mari kita saksikan sketsa dengan akta-akta yang berkaitan. Hak saya untuk bersuara dijamin di bawah Perlembagaan Asas. Ini adalah kebebasan bersuara. Inilah hak untuk menyuarakan pendapat. Inilah kebebasan bersuara. Hello, selamat sejahtera. Boleh saya bercakap dengan Ketua Unit Pendakwaan? Baik, salam Puan. Saya Inspektor Yogeshwari selaku IO dari Unit Siasatan Jenayah Cawangan IPD Sentul Kuala Lumpur. Puan, izinkan saya untuk membacakan kes yang melibatkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad dalam talian sosial media iaitu Facebook. Terima kasih Puan. Puan, kes ini adalah kesalahan yang telah dilakukan oleh satu lelaki yang berumur dalam lingkungan 30-an di mana satu kesalahan yang berunsur penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Puan, kertas siasatan ini telah dibuka mengikut Seksyen 298A iaitu Kanun Keseksaan kerana ia menyebabkan atas alasan suasana agama tidak harmoni atau perpecahan atau perasaan permusuhan
perosokan atau memudaratkan perpaduan. Selain itu Puan, kes ini juga disiasat mengikut Seksyen 233 iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana penggunaan tidak wajar terhadap kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Puan, Seksyen 233 ini menjelaskan bahawa seseorang yang secara sedar dengan menggunakan suatu perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi yang memberikan apa-apa komunikasi lucah bagi maksud komersial kepada mana-mana orang. Baik Puan, saya perlukan pandangan dan kelulusan Puan untuk meneruskan tindakan pendakwaan selanjutnya. Sekian, terima kasih Puan. Assalamualaikum, selamat pagi Roswadi dan Muhammad Noor. Okey, hari ni saya ada terima satu kes daripada pegawai penyiasat kita, Yogis. Kita akan membincangkan kes iaitu dari unit siasatan PDRM. You all aware ke dengan kes ni? Ya, sesuai pemakluman daripada Puan. Pertama, mari kita lihat data yang relevan berkenaan kes tersebut. Satu lagi Puan, apakah akta yang dikemukakan oleh Yogesh itu Puan? Macam ni Puan, berkenaan dengan laporan daripada pegawai penyiasat, kita melihat dia menyentuh sensitiviti agama. Okey, jika kita lihat di bawah Perlembagaan Persekutuan, perkara 10/1, dia memang memberikan kebebasan bersuara, tetapi dia tidak boleh menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, institusi raja dan perkauman. Jadi bila kita lihat dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 11, dia telah menyatakan kita tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang berunsur penghinaan ataupun apa-apa saja yang berniat seperti itu. Jadi Puan boleh lihatlah di Perlembagaan Persekutuan. Jadi ini dia. Jadi kesalahan yang berkaitan kita sebabkan kesalahan tertuduh di menggunakan aplikasi sosial media secara Facebook. Jadi kita boleh kaitkan dengan pertuduhan di bawah Akta Komunikasi Multimedia di bawah Seksyen 233. Jika dikaitkan dengan kanun kesiasaan, dia berkaitan dengan Seksyen 298A. Right. Jadi perbincangan pada hari ini adalah untuk mendapatkan kelulusan untuk mendakwa lah daripada Puan supaya tindakan undang-undang boleh diteruskan terhadap tertuduh. Okey. Saya bersetuju dengan Muhammad Noor dan Syahiwan dengan akta-akta yang ditujukan tadi. Okey, adakah presiden kes yang kita boleh dijadikan sebagai rujukan untuk menyokong kes ni? Memang ada. Jadi kita akan melihat nanti dalam laporan penuh kita akan bentangkan yang mana ada peruntukan-peruntukan kes yang telah selesai penghakiman dia. Kita akan bentangkan laporan kepada Puan kemudian nantilah. Okey. Okay. Boleh? Kami ada menyediakan beberapa presiden kes untuk dibandingkan Puan. Ada persamaan dalam kes fakta kes ni dengan kes-kes yang terdahulu Puan. Oh, okey. Bagaimana? Baik Puan, macam ni. Sebenarnya presiden kes ni telah wujud dan pesalah telah dijatuhkan hukuman melalui penyiaran berita pada 12 Ogos 2022. Jadi fakta-fakta kes pada ketika itu adalah bersamaan dengan kes yang kita sedang bincangkan. Cuma untuk kesalahan dia, apabila dia menghina tentang kesucian agama lain, terutama sekali agama Islam sebagai agama persekutuan, maka dia memang boleh dijatuhkan sabitan kesalahan di bawah Seksyen 233A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana penyalahgunaan aplikasi sosial media. Yang keduanya, dia boleh disabitkan akta kanun kesiasaan sebagai untuk penghukuman dia lah. Jadi tidak dapat dikaitkan dengan akta hasutan kerana dia tidak melibatkan unsur-unsur menghasut untuk membenci agama. Cuma yang
kajian pertuduhan lebih melihat ini adalah luahan yang tidak beretika seseorang individu. Betul. Jadi dia tidak ada elemen menghasut. Jadi kesalahan hanya boleh disabitkan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia atas kesalahan menggunakan social media punya aplikasi lah. Alright. Jadi yang Akta Kanun Kesiasan tu lebih pada penghukumannya lah. Memang wajarnya nak diberikan penghukuman yang lebih berat, cuma tidak memihak kepada pihak pendakwa lah. Hanya boleh disabitkan antara dua kesalahan itu saja. Okay. Itu saja, Puan. Okey, Mak Nur dan Syaiwan, saya sudah meneliti semua tuduhan, bukti dan presiden yang kita dapat hari ini. Kes ini sangat serius dan sangat berat, dikategorikan memang sangat berat lah sebab dia melibatkan penghinaan terhadap Nabi Muhammad kita. Saya bersetuju dengan pertuduhan yang dibawa oleh pegawai penyiasat kita, your guest, dan saya rasa kita boleh start untuk mencari merancang untuk tindakan seterusnya lah. Terima kasih Roswadi dan Mak Nur, thanks for the information. Hari ini kita akan sediakan pertuduhan kes untuk difailkan di mahkamah. Setuju dengan saya? Setuju. Baik, Puan. Terima kasih, Puan. Okey, terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Syaiwan, sila masuk ke bilik saya sebentar. Baik, Puan. Sila sediakan kertas pertuduhan dengan segera ya. Baik, Puan. Saya akan sediakan kertas pertuduhan di atas Seksyen 298B Kanun Kesiasan dan juga Seksyen 233 Akta SKMMM. Okey, terima kasih. Sama-sama, Puan. Kesimpulannya, penyebaran berita palsu mempunyai kesan yang merosakkan dalam pelbagai aspek kehidupan. Kita perlu menjadi pengguna berita yang bertanggungjawab dan memastikan maklumat yang kita kongsi adalah tepat dan benar. Jaga integriti dan kejujuran dalam penyebaran maklumat agar kita dapat hidup dalam masyarakat yang harmoni dan berkeadilan. Itulah yang dapat kami kongsikan mengenai kesan penyebaran berita palsu serta akta berkaitan. Kami berharap bahawa maklumat ini memberikan anda pengetahuan dan kesedaran tentang kepentingan kejujuran dalam membaiki kehidupan kita bersama. Semoga kita sentiasa berpegang teguh kepada kebenaran dan menyuarakannya di dalam kehidupan kita. Saya, hos anda hari ini, Roswadi Nizam Muhammad Rozi, melabuhkan tirai. Ingat, majukan diri, kurangkan kontroversi. Apa yang penting? Sama-sama naik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.